saya tidaklah sebaik seperti apa yang kalian gambarkan atau kalian expect atau kalian harapkan. Saya adalah manusia biasa seperti kalian juga dan saya adalah seorang pendosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Aini Hadiah dalam YM Podcast. Hari ini kita bersama dengan orang yang hebat. Kalau anda tahu, kisah dia sekarang ni tengah viral, tengah naik sekarang ni, di mana dia seorang yang kemalangan. Dia mengalami kemalangan, Masya Allah. Tersasul. Dia punya lama tak keluar kat podcast tu sampai tersasul. Alright, kita bersama dengan orang yang baru lepas kemalangan dan mengalami buta, dan macam mana kisah dia boleh naik sebab betapa kita nampak dia punya positif yang ada pada diri dia tu. Kita sangat tertarik dan buatkan orang rasa nak tahu kisah-kisah dia. Okey, bersama saya adalah Puan Mashi di sebelah saya, di sebelah kiri saya, Puan Mashi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Puan Mashi, kita nak minta Puan Mashi untuk perkenalkan diri sikit lah. Perkenaan nak Puan Mashi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masitah binti Muhammad Effendi atau lebih senang dikenali sebagai Mashi. Merupakan seorang CEO NM Econ Sdn Bhd. Baik. CEO takut nak jumpa CEO ni. Biasa CEO ni garang. Masya Allah. Mashi garang. Yang tahu je tahu. Okey, tadi kita bincang nak sebut puan ke akak. Tiba-tiba dah live jadi puan. Kita kembali kepada asal. Kita panggil Kak Mashi boleh? Alright, okay, Kak Mashi. Sebelum mengalami kemalangan, kita nak tahu Kak Mashi ni buat apa sebelum ni? Kita menjalankan, saya dan suami bersama dengan tim menjalankan perniagaan di Johor Bahru, which is perniagaan kita adalah aircon service provider, membekal, memasang, menyelenggara, menguji terima penyaman udara untuk rumah kedai, maknanya residential dan komersial di sekitar Johor Bahru. Kita bermula daripada Februari 2014. Alhamdulillah tahun ini merupakan tahun ke-9 kami beroperasi. Wah, Masya Allah, terbaik. Lama tu. Moga NGO pula. Moga company Kak Mashi ni berpanjangan, insya-Allah, dan makin membesar. Amin. Agak-agak akan datang 5 tahun akan datang, ke mana hala tuju company agak? Kami expect untuk berada di seluruh Johor. Buat masa ni kita base di Johor Bahru lah. So dalam tempoh 5 tahun kita expect untuk berada di seluruh Johor, dan dalam tempoh 10 tahun kita expect untuk berkembang ke seluruh semenanjung Malaysia, insya-Allah. InsyaAllah, terbaik. Alright, okay, kita biasa dengar Kak Mashi ni dia suka bagi motivasi ke orang, suka bagi kata-kata nasihat tu kadang-kadang macam menyentuh hati orang dan menyebabkan orang lebih termotivasi untuk ke hadapan. Dan kita nak tahulah sebelum ni, sebelum mengalami kemalangan, sebelum bercakap di hadapan kamera dan sebagainya, adakah Kak Mashi memang suka memberi motivasi kepada orang, ataupun sebenarnya Kak Mashi ni sebenarnya pakar motivasi, tapi kita yang tak tahu? Tak, saya bukan seorang pakar motivasi. Saya tak suka motivasi orang. Saya tak suka motivasi orang. Saya tak suka, macam mana nak cakap bagi nasihat ke tidak. Tapi saya suka bercerita. Kalau orang tanya, siapa seorang Mashitah ni sebenarnya? Saya lebih suka dikenali sebagai storyteller berbanding pakar motivasi lah, tukang nasihat lah, kaunselor dan sebagainya. Bukan, itu bukan forte saya. Saya adalah seorang usahawan wanita, tetapi seorang usahawan wanita yang suka bercerita. Kita nak tahu sikit lah, cerita apa yang Kak Mashi paling suka cerita kat orang lain? Pasal bisnes. Saya lebih suka bercerita tentang bisnes. Saya lebih suka bercerita tentang perkara-perkara yang kita nak capai berbanding benda-benda yang dah lepas. Itu saya punya kekuatan lah, sebab saya adalah seorang yang visionary. Saya boleh katakan saya seorang yang visionary. Saya suka visualize apa saya nak buat, apa saya nak jadi, apa saya nak capai, apa yang saya nak tim saya capai, apa yang saya expect tim saya boleh capai, dan saya suka melihat potensi orang serta kekuatan orang lain, yang mana apabila kita nampak kekuatan tersebut, kita boleh bantu mereka untuk tunjukkan jalan sama-sama. Kat mana kita boleh pergi, apa yang kita boleh buat ke depannya, insya-Allah. Terbaik. Ini memang betul-betul ciri-ciri leader lah. Orang cakap
Kalau kita gagal untuk merancang, kita sebenarnya merancang untuk Kegagalan, gagal. betul. Yes, betul. Kita perlukan lebih banyak Masyi dalam Masya dunia Allah, ni. tabarakallah. InsyaAllah Malaysia negara maju. Amin. Alright, okay. Kak Masyi, kita sentuh sikit lah mengenai kemalangan. Macam mana kemalangan ni boleh berlaku? Kami waktu tu berada di Sabak Bernam. Pada hari kejadian pagi pukul 4, pukul 5 macam tu pagi, daripada Johor kita dah bertolak ke Sabak Bernam. Kita ada event di sana di mana kita buat onboarding session. Onboarding ke industri, sharing onboarding ke industri kepada pelajar-pelajar latihan industri di College Community Sabak Bernam. So event habis dalam tengah hari macam tu. Habis event kami bertolak balik. Dalam perjalanan daripada Sabak Bernam, kami kemalangan di Air Keroh kilometer 193. Waktu tu kereta hilang kawalan. Tak boleh nak kontrol, kami terhempas ke kiri dan berbetulan Allah takdirkan ada sebuah lori 15 tan di sebelah kiri. Jadi kita terhempas ke kiri lah. So bahagian kiri kenderaan tu teruk. Semua terperangkap dalam kenderaan, tapi 2 cedera parah lah, saya dan Allahyarham Kuzaimi Izzaudin, saya punya staff juga, saya punya tim juga. Beliau meninggal sehari selepas kemalangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sedekahkan Fatihah lah kepada arwah Yarham Kuzaimi Izzaudin bin Mahmud. Kuzaimi, insyaAllah. Moga Allah tempatkan beliau di kalangan orang yang beriman, insyaAllah. Baiklah, saya ada juga tengok sebenarnya video Kak Masyi sebenarnya. Kita nak cerita mengenai yang kereta putih tu lah. Macam mana boleh datang kisah kereta putih tu? Vision tu? Okay. 2 minggu sebelum kejadian, saya tengah dalam office. Saya sebenarnya sebelum kemalangan, saya baru sambung belajar. So dalam semester 5 lah diploma. Masa kecil-kecil mak suruh pergi belajar, tak nak kahwin katai. Jadi bila dah ada kelapangan ni barulah sambung belajar. So waktu tu saya tengah baca assignment kalau saya tak silap, or some document and papers. Tiba-tiba Allah rezekikan untuk terlihat dalam layar mata kita dalam keadaan sedar. Dalam keadaan sedar. Saya nampak saya berada dalam satu kereta color putih kemalangan. So waktu tu saya macam apa benda yang saya nampak ni? Dan tak apalah, kita buat tak layan dulu, baca, masih lagi continue buat kerja macam biasa. Dan dia datang 2 ke 3 kali macam tu. Dan saya keluar daripada office, saya terus pergi ke table sales manager saya, Nazif, Muhammad Nazif. Saya cakap dengan Nazif, aku rasa aku ni macam nak accident lah. So dia macam, benda ni mengarut lah kan. Biasalah kita kalau cakap benda-benda macam tu memang semua orang cakap mengarut kan. Kalau orang cakap kat saya pun saya cakap mengarut lah kau ni. Jadi waktu tu saya cakap dengan dia, yelah aku rasa aku nak accident ni. Aku accident naik kereta colour putih. Sebab dalam vision tu saya nampak kereta tu colour putih. Macam tu. Cumanya bezanya ketika yang direzekikan melihat vision tu, saya dah di tempat duduk hadapan. Cuma di realitinya saya duduk di belakang second driver. Macam tu. Tapi masa kita bercakap tu saya ada bagi tahu juga dengan husband. Tapi suami dia biasalah, awak ni jangan cakap kau bukanlah mengarut lah, tak ada apalah. Macam tu lah kan. 2 minggu kemudian kita terlupa tentang kereta putih tu. Saya ke Sabak Bernam menaiki kereta staff yang berwarna putih juga. Kiranya vision tu dia datang 2 minggu sebelum kemalangan. 2 minggu sebelum kemalangan. Masya Allah. Alright, nampaknya tu macam mungkin Allah sebenarnya nak bagi signal kepada kita untuk kita bersedia menghadapi ujian yang bakal dihadapi. Allah Maha baik kan, dia tak surprise. Jadi itulah saya direzekikan dapat hint yang begitulah. Alhamdulillah. Masa mengalami kemalangan tu, ada ke Puan Kak Masyi pernah terfikir macam kenapa aku yang diuji, kenapa bukan orang lain? Alhamdulillah tak. Benda tu tak sampai. Saya ada support system yang sangat bagus lah. Waktu tu suami especially, saya punya support system yang paling kuat. Dan kita orang pun tak pernah latih diri untuk tanya kenapa aku. Sebab pada saya, orang yang sentiasa tanya kenapa aku ni orang yang victim minded. Orang yang selalu rasa diri tu mangsa. Saya ni pemangsa. Jadi kita jarang tanyalah. Dan kita tahu soalan kenapa tu sendiri seolah-olah kita tidak reda, tak ikhlas dengan takdir. Dan waktu tu alhamdulillah kita saya tak terlintas, Allah tak lintaskan pun benda tu berlaku kepada saya. Soalan-soalan sebegitu tak muncul lah alhamdulillah dari awal-awal kemalangan lagi.
Kami disokong oleh mentor Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Beliau adalah orang yang hubungi saya ketika dalam ICU, yang mana beliau ingatkan saya tentang Allah tak ambil lagi nyawa saya, syukur Alhamdulillah, dan mungkin ada sesuatu yang besar Allah nak amanahkan kepada saya. Mungkin ada tugas lain lagi yang saya kena selesaikan. Kemudian saya ada support system yang sangat bagus. Saya ada mak ayah yang support. Saya ada mak ayah mertua yang sangat baik, yang sentiasa mendoakan. Saya ada team. Kemudian adik-beradik, saya ada ipaduai. Ipaduai antara yang menjadi diehard fan kita lah. So apa-apa pun dia orang lah yang menjadi support system yang sangat bagus. Bila kita ada support system yang sangat bagus, tak terlintas pun sebenarnya benda-benda yang negatif tu dalam kepala kita, insyaAllah. Betul lah, sangat penting untuk orang yang ada support system ni. Sebab orang sekeliling kita ni yang menjadikan kita yang hari ni. Betul. Saya teringat kata-kata Kak Masyi tu, saya teringat hadis riwayat Muslim. Maksudnya dia kata seorang mukmin itu sangat menakjubkan kerana setiap perkara itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Apa maksud mukmin sejati ni? Bila dia mendapat kesenangan, dia bersyukur dan itu baik baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. InsyaAllah. Mungkin hadis ni memang sangat bersesuaian lah dengan Kak Masyi, sebab walaupun Masya-Allah, tabarakallah. walaupun ditimpa kesusahan, walaupun diuji, diambil panca inderanya, tapi tetap bersyukur, memuji Allah, tetap terus positif dalam kehidupan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, kita nak tahu apakah yang menjadi semangat dan inspirasi kepada Kak Masyi untuk terus bergerak ke hadapan. Semangat, suami. Inspirasi, mentor. Suami saya adalah seorang yang sangat boleh saya katakan, kami selalu bergurau lah. Recently saya gelar dia adalah suami dari syurga, layak kembali ke syurga, insyaAllah. Seorang yang membantu saya melihat apa yang berlaku dalam perspektif yang positif. Beliaulah yang menjadi mata kepala saya dalam melihat kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang Allah bagi. For example, recently kami direzekikan bersama dengan murabi-murabi. Allah lorongkan sangat mudah. Jadi nikmat-nikmat tu yang saya tak dapat nampak tu, dia tolong nengokkan dan dia tolong describekan dekat saya. Menyebabkan saya rasa Masya Allah, tabarakallah, besar sebenarnya hadiah yang Allah bagi, sampai kadang-kadang kita rasa kita tak layak nak terima. Itu saya punya semangat. Suami saya adalah semangat saya, Alhamdulillah. Kemudian inspirasi, of course kita punya mentor. Sekali lagi, beliau banyak tunjukkan. Ada satu kali dalam satu minggu ketika itu saya dalam hospital. Kemudian saya bertanya tentang bagaimana agaknya saya nak meneruskan saya punya business goals tanpa mata. Kemudian mentor saya bagi tahu dengan saya, beliau ada beberapa bisnes lain yang mana mata fizikal dia tidak berada di situ. Tetapi beliau gunakan delegation system ataupun delegation punya cara kerja. Yang mana menggunakan mata orang lain. Tak semestinya mata kita. Apa beza mata kita dengan mata orang? Cumanya macam mana kita nak belajar delegate kerja kita, authorities kita kepada orang lain, menyebabkan saya rasa things can be done actually. It's just that I have to learn and probably do some reset, and reset is okay. There's nothing wrong with reset. Okay, nampaknya begitulah. Dalam kehidupan, tak tahu kalau macam pada diri saya sendiri juga, kadang-kadang kita rasa macam ada satu fasa yang mula kita happy je, seronok je, tapi ada satu fasa yang tiba-tiba kita down. Kak Masyi pernah tak mengalami fasa tu? Dan macam mana Kak Masyi buangkan ataupun keluarkan daripada rasa down tu? Sejak kemalangan, Alhamdulillah belum down. Sejak kemalangan, Alhamdulillah Allah rezekikan saya tenang yang susah digambarkan ketenangan tu. Tenang yang dia macam sampai ke level seronok lah macam tu. Tapi sebelum kemalangan, of course saya ada fasa-fasa down. Saya pernah melalui fasa-fasa di mana kita minta orang keluar daripada kawasan personal space kita supaya kita boleh melalak kuat-kuat dan sebagainya. Tapi saya adalah orang yang akan meletakkan had waktu down. For example, kalau saya nak menangis, saya akan minta izin dengan suami. Saya cakap saya nak nangis. Dan saya akan ambil masa 1 ke 2 minit. Tidak lebih. Tidak pernah lebih lagi. Alhamdulillah. Sebab saya tahu bila saya down, saya sedang merugikan beberapa minit masa saya yang mana sebenarnya saya boleh bagi manfaat ke orang lain.
Probably dari segi even senyum. Even kita senyum pun kita dah bagi manfaat, kita boleh happykan orang lain. Kita nangis, kita buat orang lain susah hati. Jadi saya lebih prefer untuk tidak down lama-lama, dan bila saya down, saya akan letakkan had dan masa. Berapa lama boleh down? 1 minit, 2 minit, maksimum 5 minit. Okay, then bangkit balik. InsyaAllah. Kita down lama-lama pun bukan boleh selesaikan masalah. Betul. Kan? Satu pepatah orang putih pernah cakap, if you are going through hell, keep moving. Why the hell are you going? Are you stopping there? You are in a hell. Keep moving. Get out of hell. Get out of the hell. Get out of that thing. Macam tu. Betul. Betul juga, kalau kita down lama-lama pun bukannya pergi mana-mana kan. Kita akan masih lagi di tempat yang sama. Nangis kat pucuk katil. Tak jadi apa masalah. Tak selesai. Mata bengkak, muka tak lawa. Kan? Betul, yang penting tu. Okay, kita nak tahu jugalah daripada orang yang macam orang yang hebat macam Kak Masyi ni. Masya Allah. Yang sangat-sangat positif. Apakah kata motivasi yang Kak Masyi selalu pegang? Some will, some won't. So what? Next. Ada perancangan dalam kehidupan kita menjadi seperti apa yang kita rancang. Ada perancangan tak jadi. So what? Next. Ada kecederaan yang boleh pulih. Ada kecederaan yang kekal. So what? Next. Ada benda yang kita boleh miliki sampai bila-bila. Ada benda yang Allah akan ambil. So what? Next. Masya Allah. Tersentuh saya mendengar, sampai terdiam saya, tak tahu nak cakap dah. Masya Allah, terbaik. Okay, ini kita mungkin kita nak tahulah, sebab Kak Masyi dia tahu pernah mengalami suatu fasa yang dalam keadaan normal dan juga sekarang ke fasa yang sekarang. Kita nak tahu apa perbezaan, ada tak perbezaan layanan orang kepada Kak Masyi sebelum dengan sekarang? Kalau tak viral mungkin ada. Saya nampak layanan tu tidaklah, tapi berada dalam keadaan okay, you tak nampak dan sebagainya. Saya perasan sebenarnya ada banyak perkara atau ada banyak penambahbaikan yang sebenarnya kerajaan kita ataupun kita sendiri boleh buat sebagai kemudahan kepada orang-orang yang senasib dengan kami. Tapi dari segi layanan, setakat ini Alhamdulillah Allah rezekikan saya dikurniakan, dikelilingi oleh orang-orang baik yang melayan saya dengan sangat baiklah. Tapi saya percaya sekiranya saya tak viral, Allah tak takdirkan saya viral, boleh jadi stigma bahawa orang yang telah kehilangan atau kelainan upaya ini mempunyai keterbatasan tertentu, menyebabkan orang pandang rendah atau orang rasa kurang percaya dan sebagainya lah. Mungkin boleh jadi Allah takdirkan saya begini supaya saya memahami dan menyelami perkara tersebut, dan boleh jadi Allah takdirkan saya begini kerana nak bangkitkan semangat kepada rakan-rakan yang senasib ataupun rakan-rakan seperjuangan. Despite apa saja yang orang pandang, apa saja yang orang rasa, mungkin even assumption kita sendiri terhadap apa yang orang fikirkan tentang kita, kita kena bangkit lah. Kita masih ada peluang dan chances untuk jadi orang yang berguna, boleh bagi manfaat kepada orang lain. InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga apa yang dihajati itu tercapai di masa yang akan datang dan juga sekarang. Amin. InsyaAllah. Alright, okay. Kita nak tahu, sebab kemalangan ni kan tak disangka kan. Kita nak tahu apakah benda yang Kak Masyi teringin sangat nak buat masa sempurna dahulu, tak dapat buat, tapi Kak Masyi nak juga buat masa sekarang. Dia bukan teringin nak buat tapi tak dapat buat. Dia belum habis buat. Antaranya adalah memperjuangkan mereka-mereka yang berada dalam aliran TVET ataupun skill. Saya belum habis buat, belum puas lagi bercerita kepada orang bahawa mereka dalam dunia pembelajaran TVET ini sebenarnya ada potensi yang sangat besar untuk bangunkan industri dan ekonomi negara. Kita boleh jadi bos, kita boleh jadi majikan, kita boleh jadi usahawan yang berjaya insya-Allah dengan platform ataupun pembudayaan yang betul, dengan cara kerja yang betul, dengan mindset dan mentality yang betul untuk mencapai time freedom, money freedom dan freedom of choice. So perjuangan tu adalah perjuangan yang belum selesai ketika saya celik, hatta ketika saya dah buta. Dan saya akan teruskan insya-Allah. InsyaAllah. Nampak tu Dia bukannya tak dapat buat, dia belum selesai. Belum selesai. Sebenarnya kita semua
apa kita punya impian kita tu sebenarnya belum selesai. Kita Betul. belum start. Mungkin ada yang dah start, mungkin ada yang sedang start ataupun ada yang baru nak Baru start. nak start. Betul. Jadi kita teruskan, jangan berhenti dulu, teruskan. Betul-betul. Sangat terbaik. Baiklah, kita berada di hujung-hujung ni, kita nak tahu jugalah apa 3 perkataan yang menggambarkan diri Kak Masih. Contohnya macam bunga. Kenapa bunga? Bunga, batu. Okey, 3 perkataan yang menggambarkan diri saya. Hard to work with. I'm a very hard to work with person. Orang yang sangat susah untuk difahami, sangat susah untuk dibaca. Tetapi sebenarnya dalam masa yang sama saya adalah orang yang open book juga. Seperti saya cakap, saya adalah hard to work with person. Some phase, sometimes you can read me like an open book, but there's time that I'm a closed door person. Jadi bukan semua yang kawan-kawan lihat di media sosial itu adalah apa yang macam mana saya nak cakap saya tidaklah sebaik seperti apa yang kalian gambarkan atau kalian expect atau kalian harapkan. Saya adalah manusia biasa seperti kalian juga, dan saya adalah seorang pendosa. Jadi jangan letak harapan yang tinggi apabila bertemu dengan seorang Masih. Boleh jadi saya adalah orang yang menghancurkan harapan kalian. Sebab saya adalah manusia biasa. Fitrah manusia ada buat dosa, saya ada buat salah, saya ada buat silap. Tidak sempurna, tidak perfect macam yang kita selalu harap-harapkan dalam drama. Tidak. Layanlah saya seperti seorang manusia biasa juga. Betul-betul. Selagi kita ni bernama manusia ni, selagi tu kita akan ada buat salah. Betul tak? Betul-betul. Bila macam masa viral kan, mesti ada beberapa perkara yang macam okey, orang dah kenal, kita kena buat baik. Sebab orang pandang kita dan orang mengharapkan kita They put expectation. perfect. Expectation terlalu tinggi. True. Sedangkan orang yang paling hebat di muka bumi ni pun tak dapat mencapai expectation semua manusia. Apatah lagi kita manusia apalagi yang biasa. seketul Masih. La ilaha illallah. Betul. Saya kadang-kadang tersalah cakap juga. Saya kadang-kadang tersilap cakap juga. Kadang-kadang kita bercakap pun tak pakai otak juga. Jadi kalau kata apakah 3 perkataan, itulah saya adalah seorang yang agak sukar untuk didekati, sukar untuk dibaca, sukar untuk describe. Sebab human being, saya complicated. Baiklah. Okey, dan yang untuk kita nak bagilah mungkin Kak Masih ada sepatah 2 kata macam sikit sangat. Kalau boleh berpatah-patah lah. Kita nak bagi kepada para penonton ataupun kepada mereka-mereka ni yang memerlukan semangat lah. Sebab kita faham tak semua orang ni yang semangat dia ni, dia boleh naikkan sendiri semangat. Dia boleh bercakap dengan diri sendiri untuk naikkan semangat dia. Dia perlukan nasihat daripada orang lain untuk terus maju ke hadapan. Mungkin Kak Masih boleh bagi sikit motivasi. InsyaAllah, tabarakallah. Jaga logistik. Bila kita jaga logistik, saya tak sure dia hadis ataupun Al-Quran, tapi ataupun pepatah orang Arab dulu. Kalau kita berkawan dengan seorang penjual minyak wangi, maka kita akan ikut tempias wangi itu. Kalau kita kawan dengan orang yang buat besi, tukang besi, kita akan bau besi. Kat situ je pun kita dah belajar sebenarnya dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita bercampur, dengan siapa circle kita, support system kita akan membentuk siapa diri kita. Jadi cari kawan yang baik-baik. Bukan bermaksud jangan kawan langsung dengan orang yang tak baik-baik. Kena juga kawan dengan diorang. Boleh jadi kita asbab mereka jadi baik. Betul. Tapi kita sendiri kalau kita rasa kita adalah orang yang cepat down, cari orang yang high energy. Kita rasa kita adalah orang yang suka dengar benda-benda yang negatif dalam kepala otak kita. Cari orang yang boleh fit benda-benda positif dalam kepala otak kita. So benda-benda macam tu sebenarnya membantu kita untuk tukar cara fikir. Bila kita tukar cara fikir, secara tak langsung kita akan tukar cara kita bertindak dalam kehidupan. Dan bila kita tukar cara kita bertindak, dia akan membentuk kepribadian kita. Dia akan bentuk cara kerja kita, cara kita melihat satu-satu perkara. Dan dia akan ubah cara kita
buat keputusan juga. Bermula dengan circle, bermula dengan logistik, bermula dengan orang sekeliling. Kalau kita rasa orang sekeliling kita negatif, step up. Keluar daripada situ. Step up dan step out of the circle. Get your new circle. Allah tak jadikan you pokok, batu, keras kat situ. Tak. You ada kaki, you boleh bergerak. Oh kalau tak boleh bergerak, kena naik kursi roda. Tolaklah kursi roda tu. Keluarlah daripada kawasan yang tidak membantu kita. Keluarlah daripada percakapan-percakapan yang tidak membantu kita. Keluarlah daripada kelompok-kelompok yang tidak mendorong kita ke arah kebaikan. Pergi jumpa dengan orang-orang yang push kita to the limits. Yang bantu kita tahu potensi kita. Yang bantu kita untuk capai apa yang kita boleh capai, insya-Allah. Sebab bila kita jaga kita punya circle, kita sendiri akan termotivasi untuk jadi sebaik circle kita atau lebih baik lagi, insya-Allah. Masya-Allah, terbaik. Betul tu. Kalau kita nak berubah menjadi baik pun, kita perlu keluar daripada kumpulan kelompok kita tu. Sebab kalau kita tak keluar, kita akan macam terikat kan. Kita panggil tu kan. Kita macam susah nak keluar. Sebab kita rasa kalau terikat tu satu perkara lah. Kadang-kadang kita ikat diri kita sendiri. Comfort zone. Bahaya. Betul. Okey, baiklah. Yang terakhir sekali. Okey, kita nak tahu jugalah apa pandangan ataupun apa yang Kak Masyi ni faham dengan perkataan bangkit dari rebah. Masya Allah. Bangkit dari rebah Saya tak boleh nak huraikan satu-satu, tapi apa yang saya faham sebenarnya apa sahaja challenge yang berlaku, rebah for example, it's just a hiccup. Dia bukan benda yang permanent. Jarang Allah bagi ujian sampai kita tak boleh langsung bangkit, langsung tak boleh bangun. Mesti ada jalan. Mesti ada, sebab Allah tu dia janji, dia takkan uji melebihi daripada kemampuan kita. Dan bila dia janji takkan uji melebihi daripada kemampuan kita, meaning to say there is opportunity, there is always ways to get back up. So, get up. Nak dengan tak nak je. Pilihan kat tangan kita. Bangkit. Boleh bangkit, mesti ada jalan. InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah, terima kasih Puan Masyi atas kata-kata sebentar tadi. Nampaknya itulah penutup kepada segmen podcast kita pada hari ini. Nampaknya okey, yang terakhir. Boleh? Daripada tadi terakhir. Boleh. Boleh ke kita nak tahu apa benda yang macam Kak Masyi tak pernah kongsi dengan orang lain lagi? Mungkin perkongsian tu macam sebenarnya perlu untuk dikongsi, tapi Kak Masyi tak pernah lagi kongsikan kepada orang lain. Okay. Dapat satu. It's okay to cry. Ramai orang ingat menjadi orang yang positif dan kuat ni tak boleh nangis langsung. Sebenarnya it's okay to cry. Just limit lah masa tu. Jangan ambil masa lama sangat nak melalak-lalak, mengaung tu. Dia tak membantu kita. And I cry as well. Cuma saya tidaklah menangis kerana saya dah buta. Tidak. Normally sehari ke dalam seminggu sekali ke dua kali saya akan minta cakap dengan husband, saya nak vent out. Kita perempuan, saya tak tahu lelaki ada tak fasa vent out ni kan. Tapi saya ada fasa yang dalam satu minggu tu sekali saya rasa nak nangis for no reason. Nangislah. Dia akan like wash away everything and then refresh your energy and feelings. Something like that. So it's okay to cry, and crying doesn't mean that you are weak or tak kuat dan sebagainya. It's okay. Cry. If you have to cry, then cry, and then bangun balik semula, bangkit balik semula. Buat macam biasa. Sebab kadang-kadang macam ada orang cakap menangis ni menandakan seseorang itu lemah. Says who? Tapi kalau menandakan kita lemah pun apa masalahnya, kita manusia. Memang kita tak sempurna. Kita memang ada kelemahan kita. Sebab tu kita hamba. Yeah. Baiklah. Sangat menyentuh. Sampai saya macam, ini kalau boleh sambung lagi, kita sambung lagi. Masya Allah. Baiklah, kita berhenti setakat di sini dahulu. Kita yang mengucapkanlah terima kasih kepada Kak Masyi kerana sudi menghadiri kita punya YM Podcast ni. Baiklah, itu sajalah. Terima kasih kepada kami. Terima kasih sudi menjemput. Assalamualaikum. Du tadi
kita dengar banyak sangat Puan Masih cakap suami dia antara orang yang banyak support dan bagi dukungan kan. Sekarang ni kita nak tengok keserasian antara dua pasangan ni. Okay? So kita akan tanyakan beberapa soalan. So game tu nanti siapa yang rasa sifat kepada diri dia ataupun diri pasangan ni dia boleh tunjuk isyarat lah. Okay. Boleh kan? Surprise memang saya tak tahu apa-apa ya. Tak betul. Dulu tak tahu. Okay, so mula dengan soalan pertama. Okay, kita kalau soalan yang memerlukan jawapan, bila saya kira sampai 3, kena jawab sebentar. Okay. Soalan pertama, bila tarikh nikah? 1 bulan 6? Masya Allah. Tak kira lagi. Oh belum Okay. Sorry. Tapi suami Puan Masih tu namanya apa? Ni. Okay, Cik Ni, ingat tak sebenarnya? InsyaAllah. Puan Masih cepat sangat, kau tak kita boleh tahu. Aduh. Okay, masa nak anniversary lah ni? Ya ke? 11. Masya Allah. Okay, anniversary yang ke-11 Okay. Jadi soalan juga perlukan jawapan. Okay. Baju kahwin warna apa? Yang 1, 2, 3. Tabu. Okay, putih masa nikah, kelabu masa sanding. Betul lah? Betul. Oh, biasa orang nikah warna putih. Kelabu, betul, putih masa nikah, kelabu masa sanding. Okey, Masya Allah. Sebaik dia dua tu ada. Okey. Seterusnya, siapa, ini boleh tunjuk siapa yang paling annoying? Cik ni takut nak jawab. Cik takut nak jawab. Jujur. Tak apalah, Bami tak nampak lah, tak nampak. Siapa yang paling annoying? Tak ada jawapan. Kenapa Puan Masih rasa Puan Masih paling annoying? Saya suka tanya soalan berulang-ulang kali. Ustaz saya tak, Ustaz saya tak. Annoying kan? Annoying ke? Cik ke manja? Entah. Tak ada jawapan. Cakap jujur. Alright, so next soalan. Siapa yang paling manja? Oh, okey. Okey, kali ni Cik ni ada jawapan. Okey. Tunjuk siapa? Saya? Betul. Okay, Cik ni kenapa Puan Masih paling manja? Nak kena selalu bercerita dengan dia. Nak kena belah-belah dia selalu. Nak kena layan apa yang dia nak. InsyaAllah. Even sebelum ni juga? Ya, betul. Wah, tak garang manja. Ya. Alright, so next. Jadi macam dah dapat jawapan tapi kita tengoklah Cik ni tunjuk siapa. Okay. Okay, siapa yang paling banyak cakap? Okay, so kat sini pun akan tunjuk Puan Masih juga. Alright, okay, ni pun kita tahu juga agaknya. Kita tengok jawapan Cik ni, betul tak? Okay, siapa yang paling garang? Wow. Wait a minute. Kita tengah. Oh, serius ni? Okay, Puan Masih kenapa? So tadi Puan Masih kata Puan Masih paling garang kan? Garang, tapi he's a king. He's a king in my territory. He's a king in my kingdom. So there's time yang despite kegarangan saya tu, ada part yang saya tak berani nak override dia punya power and authorities. So saya rasa dia garang. I mean it's not garang, it's firm. It's firm, dia tegas. Masya Allah. Dengar Kau yang gini. Okay, siapa yang paling cerewet? Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Tak pula. Bapa shopping lama. Sebab apa? Kalau kita pergi, saya adalah orang yang kalau nak beli barang, saya masuk, saya suka, saya ambil, dah. Dia masuk pergi kedai ni, patah balik pergi kedai sana, lepas tu pergi kedai pertama. Jenisnya perempuan kan? Ya. Banyak lah. Cici. Nak argue ke Cik ni? Nak argue ke? Argue. Sebab apa ada reason ke? Nak argue? Apa yang dia cakap tu bagi saya bertentangan sebab saya keluar pergi shopping kalau saya dah ada target sesuatu benda tu. Tapi Saya tak suka window shopping, saya tak suka je jalan tanpa kosong. Kalau tak ada target, dan dia akan masuk banyak kedai untuk cari. Tapi kalau dia dah ada target, dia samalah, kita orang sama je. Kita orang pergi shopping, lepas tu tak sampai 1 hour lah. Sampai ambil, dah jalan. Tapi kalau macam contoh kan, ya nak beli kasut, boleh lah. Lepas tu dia akan masuk banyak tempat lah. Jadi kalau macam kita yang beli kasut,
Ni cantik, ni tak cantik, ni cantik. Okey jalan. Macam tu. Okey. Ni soalan terakhir. Siapa yang paling cool? Sebab Dia relax. Dia adalah orang yang sangat tenang dalam menghadapi banyak perkara. Orang yang sangat tenang dan mudah menenangkan orang lain. ini soalan kita masak. Okey. Jadi kita ada orang tanya kan. Apa sebenarnya apa keadaan Cik masa first dengar Tamasya City? Taklah. Macam mana? Apa situasi dia? Ceritakan tak? Situasi dia, saya yalah kita tak pernah tengok keadaan isteri kita yang berlumuran darah. Yes, pandai. Jadi part tu je saya rasa macam sedih tengok isteri keadaan macam tu. Berbanding saya dapat tahu yang dia buta. Dia tak sedih saya buta. Dia bagi tahu saya buta. Yang doktor kata possibilities untuk tak nampak tu tinggi. So probably buta. Saya pun okay. Dia pun okay. Tapi dia sedih masa kita tengah terbelah-terbelah gitu. Belakang. Lelaki tak ada kerja nangis. Dia kena tunjuk macho. Okay, so lastly nak bagi ucapan untuk pasangan masing-masing. Start dengan Tamasya dulu. Okay. Ni cara buat ucapan untuk pasangan sayang. Kat radio selalu salah. Thank you Baba sebab jaga Ami, terima Ami and masih lagi ada dengan Ami walaupun Ami dah buta tapi masih comel kan. Thank you sebab terima kekurangan Ami. Minta maaf tak dapat jadi isteri yang baik, especially bila sebelum dan sekarang tak dapat jadi isteri yang baik. Ami doakan semoga dekat syurga nanti Allah hadiahkan sayang 70 dan lebih bidadari sebagai ganti segala kekurangan Ami dekat dunia ni, insyaAllah. Okay. Saya tak pandai cakap panjang-panjang. Cuma Cakap dekat Ami. yelah, I love you. Syia. Allah ada selagi kudrat berada, kuatlah untuk menjaga Umi. InsyaAllah. Kalau dah tak kuat, Tak kuat, tak ada lah. tak ada. Itu saja. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, so alhamdulillah terima kasih Cik Lee dan Tamasya. Terima kasih. Sangat sporting. Terima kasih banyak.